Peguam negara baru-baru ini menjelaskan bahawa jabatannya sering memantau dan menerima laporan dari semasa ke semasa mengenai kes penghinaan terutama terhadap agama Islam. Dan sejak Mac, menurut Tan Sri Abdul Ghani Patail, jabatan itu sentiasa berhubung dengan polis Diraja Malaysia PDRM dan juga MCMC mengenai pelbagai kes hasutan dan penghinaan. Dan ini termasuk kes-kes dalam siasatan dan siasatan lanjut dan juga siasatan dalam kes prosiding mahkamah, kes digugurkan dan kes selesai. Oleh itu, beliau menegaskan tidak timbul isu ada laporan tetapi tiada tindakan. Peguam negara tidak kompeten untuk bersikap adil atau membuat pendakwaan terpilih terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan seperti yang dibangkitkan di media masa. Bagaimanapun diakui, dalam menjalankan siasatan, pihak PDRM sering menghadapi kesukaran apabila pihak yang disiasat tidak mempunyai alamat protokol internet, identiti dan akaun email palsu hingga menyukarkan mereka untuk membuat pengesahan. Antara kes yang telah dan masih disiasat termasuk kes Alwin Tan, kes penceramah bebas Syarul Hamid, kes RSN Raya, berhubung ucapannya yang menghina UMNO dan juga kes Nabawi mengeluarkan kata-kata kesat terhadap pekerja TNB. Sementara itu, lain-lain kes melibatkan Muhammad Razlan, Muhammad Rafi, Sim Kuan Yung, Ismail bin Syami dan Kelvin Yip dalam masih siasatan PDRM. Dan yang terkini, MCMC sedang bekerjasama dengan PDRM bagi menyiasat kes penghinaan terhadap Yang di-Pertua Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah oleh seorang individu di laman Facebook. Siasatan telah dijalankan ke atas pemilik akaun Facebook bernama Chandra Lawan Tetap Lawan bagi memastikan mereka yang terlibat dikenakan tindakan tegas. Dan MCMC dengan itu meminta semua pihak untuk tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu ini yang boleh menjejaskan siasatan dan mengganggu-gugat keluhuran institusi beraja. Pemilik akaun berkenaan dilapor telah menghina Tuanku Abdul Halim dengan memuat naik gambar kemalangan ngeri dengan suntingan wajah baginda. Baik, saudara, bagi membincangkan dengan lanjut mengenai tindakan yang dikenakan terhadap individu yang menggunakan media sosial untuk menerbitkan kata-kata berunsur hasutan dan juga penghinaan, kami bawakan di studio pada hari ini ialah pengerusi MCMC itu Datuk Syahril Tarmizi. Jadi selamat datang Datuk ke studio kami, Datuk. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit ataupun perincikan sedikit berkenaan dengan kes-kes penghinaan dan juga berbau husutan yang sering berlaku ke belakang ini, Datuk. Terima kasih. Terima kasih Siti dan terima kasih RTM kerana memberi kami peluang ini. Ya. Yang pertama sekali saya ingin terangkan di sini bahawa terdapat pelbagai kesalahan yang berlaku. Ya. Dan kesalahan-kesalahan ini sebenarnya bukan kesalahan cyber, tapi benda-benda ini adalah kesalahan yang sama juga berlaku di dunia nyata. Kalau kita menghasut dalam keadaan fizikal di dunia nyata seperti di kedai kopi dan sebagainya, itu sama kesalahannya. Jadi tidak ada perbezaan. Yang cuma berbeza adalah medium atau medium perantaraan yang digunakan, iaitu sekarang ini melalui Facebook, melalui Twitter dan sebagainya. Pihak kami sentiasa bekerjasama dengan polis kerana dalam kes atau konteks ini kuasa untuk menyiasat dan sebagainya di bawah akta hasutan dan akta-akta yang lain seperti itu adalah lebih dengan polis, dan kami bertindak sebagai agensi teknikal yang membantu mereka. Perlu diketengahkan sini juga kepada umum, bila kita lihat sesuatu akaun, katakan Facebook atau media sosial, kalau kita lihat pelbagai digunakan oleh pihak pengguna Facebook itu sendiri untuk menyebarkan maklumat, Datuk. Saya tertarik dengan komen awal tadi yang kata macam seperti kalau kita tengok nama dia Chandra Tetap Lawan. Chandra. Adakah itu benar-benar Chandra? Siapakah manusia atau entiti di belakang? Itu yang selalu merumitkan siasatan kerana kita perlu, apabila kita menyiasat dan bersama-sama dengan pihak polis, kita menyiasat mengikut lunas undang-undang. Antara apa yang perlu dibuktikan di situ atau untuk dicari bahan bukti adalah siapakah pemilik atau tuan punya akaun
tersebut. Baik Datuk, saya tertarik dari segi aspek pemilik akaun palsu ini sendiri sebenarnya Datuk. Tapi sebelum kita membincangkan berkenaan aspek pemilik akaun palsu itu Datuk, jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit bersama dengan penonton pada hari ini dari segi aspek SOP MCMC itu sendiri terhadap isu-isu sebegini sebenarnya Datuk. SOP macam mana tu? Dari segi dari segi pelaksanaannya bagaimana Datuk? Apabila kita menerima laporan daripada sama ada orang ramai ataupun permohonan bantuan kerjasama daripada pihak polis, kita akan mengambil langkah-langkah untuk cuba mengenal pasti dengan cara teknikal pemilik akaun Facebook ini. Tapi perlu diingatkan di sini bahawa tidak ada daftar pemilik Facebook, sama ada di Malaysia atau mana-mana di tempat di dunia. Betul. Jadi tanpa ada daftar pemilik itu kadang-kadang menjadi agak sukar untuk kita mengenal pasti siapa pemilik akaun tersebut. Baik. Ada kalanya seseorang itu, satu individu itu mungkin ada sampai 8-10 akaun. Ya. Jadi kalau kita lihat di media sosial ketika itu, sama sekali di Facebook, Datuk, seolah-olah mereka tidak takut, Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sikit dari segi aspek bentuk undang-undang dan juga hukuman yang termaktub dalam kesalahan seumpamanya, Datuk. Mungkin berbalik kepada perkara tadi itu, media sosial cuma adalah bahan perantaraan atau medium perantaraan. Kesalahan itu masih kesalahan sama ada menghasut, mencerca, mencaci, mengugut dan sebagainya. Ya, salah tetap salah. Ya, tapi itu perlu kita ingatkan sini sebab tiap kali benda ni berlaku dalam internet atau dalam Facebook, mereka ni mengatakan, oh ini adalah satu kesalahan cyber. Betul. Sebenarnya bukan kesalahan cyber. Dia cuma menggunakan medium cyber itu sebagai medium perantara yang baru. Jadi di situ dengan kesalahan-kesalahan lain perlu dulu di dalam siasatan itu kita mencari bukti dan penentuan supaya mereka yang kalau dapat dikesan dibawa ke muka pengadilan. Dan di sini yang masalah yang timbul disebabkan bagaimana fungsi internet dan fungsi media sosial itu kadang-kadang agak sukar untuk dibuktikan siapa di belakang. Dan situasi yang sukar untuk dibuktikan siapa mereka, pastinya mereka merupakan pemilik akaun palsu itu sendiri, Datuk. Jadi dalam situasi itu bagaimana, akaun Datuk? betul pun saya sukar nak buktikan, kecuali kalau katakan akaun Siti. Kalau Siti sendiri mengaku bahawa akaun itu adalah akaun Siti. Itu adalah salah satu buktinya bila saya ambil statement. Tapi sekiranya ada sesuatu akaun yang rupanya macam Siti, dengan Siti punya kawan-kawan, dengan Siti punya gambar-gambar dan sebagainya. Jadi bila kita tanya, adalah itu akaun Siti? Siti kata tidak, bukan akaun saya. Penafian dilakukan di situ. Penafian dilakukan. Bagaimana kita nak katakan bahawa Siti sebenarnya melakukan penafian yang palsu? Betul. Tapi dalam situasi begitu, bagaimana? Apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak MCMC sendiri? Yang seharusnya dilakukan adalah supaya masyarakat mematuhi undang-undang Malaysia. Betul. Supaya masyarakat tidak dengan sewenang-wenangnya mencerca, mencaci, mencela dan tidak menghormati agama ataupun institusi peraja. Kita di sini, keadaan ini adalah sebenarnya serupa dengan keadaan di mana orang tidak sepatutnya bercakap lepas di khalayak ramai. Sama juga dalam media sosial, janganlah bercakap lepas. Yang mana yang kami dapat kesan, yang mana yang kita dengan polis dapat kesan dan tangkap, kita telah tangkap dan telah dibawa ke muka pengadilan. Ada juga yang tidak dapat dikesan kerana bukti tidak cukup. Tapi itulah adalah lumrah proses undang-undang yang ada. Kita tidak boleh kata dengan terus begitu, kalau nampak macam muka Siti, nampak gambar Siti, bahawa itulah Siti dan Siti salah. Kita tidak boleh menentukan begitu. Baik, Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan penonton Nasional 1 pada hari ini dari segi aspek statistik terkini, laporan dan juga tindakan yang telah diambil oleh pihak MCMC sendiri terhadap kes-kes seumpama begini. Dari segi statistik sebenarnya tidaklah begitu ramai yang nakal sebegini.
yang kadang-kadang timbul perkara ini menjadi besar kerana telah dilaporkan oleh media tradisional sebagai isu yang besar. Ya. Jadi isunya diperbesarkan, isunya bukan saya tidak kata isu ini penting. Isu ini penting. Tapi apabila perkara itu diperbesarkan, maka dia akan merebak dan dibesarkan lagi. Sebenarnya dari segi statistik, pihak polis mungkin lebih banyak dari segi statistik. Tapi yang sampai kepada kami, cuma segelintir. Kita pun boleh ingat balik, Siti, kes-kes yang telah dilaporkan. Mungkin dalam beberapa puluh saja. Dan beberapa ramai juga telah dibawa ke muka pengadilan seperti tahun lepas Alvin dan Vivian, yang kita dapat kesan, kita dapat cari, kita dapat bahan bukti yang cukup. Oleh itu Peguam Negara buat keputusan untuk bawa ke mahkamah. Tapi dalam proses mahkamah pula itu makan masa kerana beliau juga akan diberi peluang untuk menjawab balik tuduhan-tuduhan itu dan membuktikan atau memberikan bukti beliau pula sama ada beliau dalam untuk membantu kes beliau. Jadi yang itu satu. Yang ada beberapa kes lagi yang di mana biasanya apabila kita dapat mengesan bersalah itu atau apa yang dipanggil OKT, orang kena tuduh itu, dan bahan bukti cukup, tindakan biasanya pantas. Baik Datuk, memperlihatkan keadaan masa kini lah, makin bertambah orang yang tak takut pada undang-undang dapat disaksikan di media sosial ketika ini, Datuk. Jadi sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Datuk Seri dalam akhbar tempatan baru-baru ini, MCMC tiada halangan perketat akses ke internet jika perlu. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana situasi itu sendiri. Betul. Yang pertama sekali, dari segi akses kepada internet, kita kena ingat bahawa akses kepada internet ini adalah satu yang sekarang ni di tangan masing-masing. Di meja ni saya ada satu iPad, satu smartphone dan satu lagi telefon pintar. Tiap satu boleh digunakan untuk mengakses internet. Betul. Jadi kawalan dalam konteks ini adalah kawalan sendiri atau kawalan kendiri di tangan masing-masing dan di hujung jari masing-masing. Tidak boleh diperkatakan bahawa kerajaan atau MCMC ataupun polis yang sepatutnya mengawal tindak tanduk seseorang itu apabila dia boleh dengan sekelip mata saja di hujung jari memetik sesuatu dan melakukan kesalahan. Jadi pada peringkat pertama, peringatan itu perlu kepada diri masing-masing dulu. Supaya jangan buat. Yang di peringkat kedua, dalam memperketatkan malangnya dalam konteks internet sebegini seperti dalam media sosial, mungkin kita terpaksa memperketatkan sehabis-habisnya seperti apa yang berlaku di China. Di mana itu yang saya sebut dalam komen saya tempoh hari apabila saya ditanya dan diminta untuk mengulas, saya kata kalau sampai tahap satu masanya, kalau masyarakat tidak dapat mengawal dengan sendirinya penggunaan dan penyalahgunaan, mungkin saya terpaksa memberikan nasihat kepada pihak kerajaan untuk merombak balik dasar yang sedia ada dan mungkin sampai satu tahap di mana sesuatu platform media sosial seperti Facebook tidak dibenarkan untuk digunakan. Kerana mereka yang menggunakan walaupun segelintir, bukan ramai, kebebasan telah diberikan. Kebebasan telah diberikan tapi disalahgunakan. Betul. Jadi biasanya dalam isu rombakan atau pembikinan undang-undang itu yang berlaku. Biasanya kita sebagai masyarakat dan manusia bebas melakukan apa saja kecuali benda itu mungkin melibatkan sesuatu yang akan menjadi bahaya kepada orang lain. Betul. Jadi apabila itu berlaku, baru undang-undang timbul. Baik Datuk, apa yang timbul kebimbangan di kalangan orang ramai ketika ini, pihak yang mencetuskan huru-hara di media sosial dan sebagainya akhirnya menarik balik dengan hanya mengeluarkan perkataan maaf semata-mata. Jadi dari segi aspek keadaan sebegitu, keadaan situasi itu, jadi apa yang dilakukan oleh pihak MCMC sendiri? Adakah terus memberikan hukuman ataupun dihentikan dalam situasi itu? Satu lagi tanggapan yang kita kena faham bahawa kita di MCMC bukanlah apa yang dipanggil dalam bahasa Inggeris judge, jury and executioner. Betul. Kita ada sistem perundangan di mana tugas kami dengan pihak polis adalah menyiasat. Dan cuba mengumpul bahan bukti sebaik mana yang boleh. Tugas di Pejabat Peguam Negara adalah untuk mendakwa
dan tugas di pihak kehakiman adalah untuk menentukan. Itu apa dipanggil doktrin separation of powers. Atau doktrin perundangan yang ada. Jadi dalam sini sekiranya laporan telah dibuat, badan seperti MCMC akan menyiasat. Betul. Dan setelah lengkap siasatan, kertas siasatan itu akan dihantar ke pejabat peguam negara untuk dipertentukan oleh peguam negara sama ada bahan bukti yang ada cukup atau tidak cukup untuk membawa ke mahkamah untuk didakwa. Betul. Ada kalanya bahan bukti yang diberikan tidak cukup untuk dakwaan. Tapi itu adalah keputusan di pihak pejabat peguam negara. Dan ada kalanya apabila dirasa di pihak peguam negara cukup untuk dibawa ke mahkamah, sampai ke mahkamah, hakim pula memutuskan bahawa bukti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan, jadi kes itu dibuang. Baik, Datuk. Dari segi aspek penyiasatan yang dilakukan oleh pihak MCMC sendiri, dan kita lihat di situ adanya dua perkara yang pastinya akan menimbulkan sedikit konflik. Adakah dari segi aspek siasatan dilakukan antara pihak MCMC sendiri dan juga pihak polis akan menimbulkan konflik di situ dalam dua perkara yang berbeza itu sendiri? Tidak, kerana kebanyakan kesalahan sebenarnya adalah disiasat, diterajui oleh pihak polis. Mungkin masyarakat umum ada tanggapan bahawa MCMC adalah polis untuk internet. Sebenarnya tidak. Polis untuk internet masih polis. Tidak ada polis khas untuk internet. Ya, betul. Tapi kita mempunyai beberapa keupayaan teknikal yang mana kita gunakan untuk membantu pihak polis, kerana pihak kami adalah memang terlibat dengan pihak-pihak telco, pihak-pihak pembekal perkhidmatan internet. Jadi dari situ kerjasama tu diteruskan. Saya ingin mungkin tambah di sini. Kalau kita nak katakan kawalan tadi dan macam mana orang lain buat, Siti kata tadi ada kebebasan. Ya, betul, kebebasan. Kalau kita nak tengok macam negara China, langsung tidak diberi kebebasan. Sekat terus habis, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter, tidak ada apa. Di Korea, mereka cuba untuk mendaftarkan pengguna-pengguna sosial media. Tapi mahkamah mereka sendiri memutuskan bahawa pendaftaran itu telah menyekat kebebasan untuk bersuara. Di negara jiran kita di Singapura telah memerlukan supaya online portal dan blog politik didaftarkan. Tapi tak juga kesampaian, kerana blog dan ini boleh dibuat atau dilaksanakan pada bila-bila masa, di hujung jari sahaja. Dengan hujung jari sahaja, dan kita lihat bukan mudah nak menangani masalah ini sebenarnya, Datuk. Bukan. Dan dari segi aspek itu, dari segi, boleh Datuk rincikan sedikit dari segi aspek cabaran-cabaran dalam MCMC sendiri dalam perkara ini? Sebenarnya benda ini adalah perkara yang patut ditangani bersama, bukan saja di pihak MCMC, tapi di peringkat akar umbi. Mak bapak di rumah, adakah anda ketahui apa yang dilakukan oleh anak di belakang tabir? Saya bagi contoh. Dulu ada satu kes di mana seorang arwah tu, pegawai bank yang telah ditembak masa dalam rompakan. Video tembakan itu keluar ke YouTube. Dahlah YouTube tu pula di bawah kawalan luar, jadi mengambil masa sikit untuk dikeluarkan. Tapi apa yang berlaku? Kita dapati orang yang membuat naik video tu budak umur 15 tahun. Ya. Itulah kebebasan jelaslah nampak. Bila kita tanya kenapa awak buat, dia kata saya nak akaun saya popular. Now, mana peranan mak bapaknya? Di situ apa yang pasti jangan perlu dititik beratkan ialah peranan ibu bapa sebenarnya, Datuk. Untuk mendidik anak-anak supaya kita jangan lupa kita punya apa tu yang dipanggil rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Balik pada itu. Kalau yang Islam, dia ada rukun Islamnya. Kenapa kita perlu lakukan benda-benda macam ni? Dah berlaku, baru nak dan tanya MCMC. Sebagai contoh, ada juga lagi yang setengah-setengah, minta maaf cakap, setengah-setengah pengguna internet, dia suka menaikkan gambar. Tiap-tiap minit dia nak naikkan gambar. Tiap-tiap minit dia nak WhatsApp gambar dan hantar gambar. Apabila orang lain kemudian ambil gambar dia,
editkan gambar itu, superimpose dan letak dalam keadaan yang tidak sesuai, mengatakan dia ni adalah mungkin seorang yang tidak baik dan sebagainya. Kemudian dia komplain, dia kata, kenapa ini berlaku? Ya, betul. Walhal pada yang kali pertamanya, kenapa dia pergi share banyak-banyak benda ni? Sebenarnya diri sendiri. Diri sendiri balik. Kawalan ke diri balik. Itu betul. Yang kita selalu kata. Kita ada kempen di mana kita kata, klik dengan bijak. Apabila anda klik ni, semua peralatan ni, kliklah dengan bijak. Fikir dulu apa sebelum implikasi sebelum kita melaksanakan. Betul. Kerana satu yang berlaku dalam internet adalah apabila kita dah klik tu dan benda tu dah keluar, tidak boleh ditarik Tapi balik lagi. Tapi kebiasaan rakyat Malaysia, klik dulu baru fikir. Itu biasanya terjadi. Tapi apapun Datuk, sebelum kita ke soalan seterusnya, kita dengar dulu laporan ini di mana baru-baru ini Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menjelaskan sebuah akta khas tidak perlu dibentuk bagi membolehkan tindakan diambil terhadap kesalahan penyalahgunaan media sosial yang semakin berleluasa kini. Dan ini kerana akta sedia ada sudah mencukupi untuk menangani kes-kes seumpama itu. Peruntukan undang-undang sedia ada seperti Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia dan sebagainya sudah mencukupi untuk memantau pengguna media sosial di negara ini. Perkara utama yang perlu diberi penekanan ialah berkenaan proses pembuktian di mahkamah bagi mendakwa mereka yang bersalah ke muka pengadilan. Mengenai cadangan menapis internet ia mampu dilakukan namun tidak mudah untuk dilakukan dan proses menapis internet sebenarnya perlu dilaksanakan sejak dari awal kemunculan perkhidmatan tersebut di negara ini seperti yang dilakukan di China menapis perkhidmatan Google, Facebook dan sebagainya. Masyarakat masih lagi bersama dalam Nasional 1 bersama dengan pengerusi MCMC itu Datuk Syahril Tarmizi. Baik Datuk, telah pun diperjelaskan oleh Menteri sendiri itu Datuk Ahmad Syabri berkenaan dengan tidak perlu adanya akta baru. Jadi bagi pandangan Datuk sendiri bagaimana situasi ini sendiri? Pada pendapat saya memang betul apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Ahmad Syabri. Isunya bukan undang-undang. Undang-undang sedia ada. Kita ada Akta Hasutan, kita ada Akta Kanun Keseksaan, kita ada Akta hak cipta terpelihara, kita ada akta perdagangan dalam negeri, akta e-commerce, akta macam-macam akta, termasuk akta komunikasi multimedia. Isunya adalah pembuktian tadi. Nak mencari dan nak menentusahkan bahawa simpulan bin simpulan adalah sebenarnya pengendali akaun ataupun aplikasi yang itu yang menjadi masalah sebenarnya. Itu yang menjadi masalah. Kerana di mana-mana negara pun sebab saya sebut tadi tidak ada pendaftaran. Betul. Dari segi Facebook. Facebook pun tidak minta kita IC bila kita mendaftar untuk akaun Facebook atau akaun Google atau Gmail dan sebagainya. Facebook tidak minta IC, kata tolong sahkan bahawa Syahril Tarmizi adalah sebenar-benarnya Syahril Tarmizi dan bukannya sesiapa. Jadi itu masalah yang dihadapi oleh semua negara sebenarnya sekarang ini. Yang jelasnya apa yang berlaku, sesetengah negara telah mengambil langkah yang mungkin agak ketat. Kalau dibandingkan seperti dalam contoh tadi, China. Dari mula lagi benda ni disekat. Maknanya tidak ada sesiapa yang boleh menggunakan benda itu sebab tak ada. Kita sebagai satu negara telah mengamalkan dasar yang lebih terbuka. Betul. Dan Alhamdulillah dengan dasar itu terdapat perkara-perkara yang telah dapat kita buat yang mana telah meningkatkan dari segi pembangunan ekonomi dan sebagainya kerana ramai kita faham ramai yang membuat perniagaan melalui Facebook. Saya baru pagi tadi 2 pagi buat satu statement katakan buat statement komen tentang yang penghinaan yang telah dilakukan terhadap Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong. Tak sampai 10 minit lepas komen saya keluar dalam Facebook MCMC, ada yang komen keluar pula
komen yang dengan nama yang saya tak ingat tapi bukan nama betul. Ya. Dia kata bodoh punya pengurusi. Oh. You tak faham ke orang banyak kerja, banyak orang gunakan Facebook ni untuk perkara baik. Kenapa nak cakap macam ni? Ya. Nak tiap-tiap orang boleh memberikan pendapat. Dan pastinya dari segi Tapi aspek tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang kesat atau kasar. Itu satu. Yang kedua, bukan kami tak faham. Kamilah yang ramai membantu usahawan-usahawan untuk meningkatkan perniagaan dalam Facebook, online dan sebagainya melalui program Getting Malaysian Business Online. Tahun lepas alhamdulillah 50,000 rakyat Malaysia telah dapat dibantu untuk meningkatkan bisnes online. Kita ada banyak contoh-contoh mana bukan saja di luar bandar di mana orang-orang luar bandar telah dibantu dan dapat meningkatkan taraf hidup masing-masing dan dipanggil level of income dengan baiknya. Alhamdulillah ramai dan banyak kebaikan. Yang saya yang kadang-kadang saya sendiri pun lihat dan risau. Kenapa kita terlalu memfokus kepada yang negatif? Banyak yang positif dalam internet. Tapi kalau kita dapati ada sampai satu tahap di mana yang negatif melebihi yang positif, mungkin tindakan yang lebih drastik perlu dibuat seperti di China. Ataupun seperti di negara-negara lain. Sebagai contoh, di negara-negara Timur Tengah, hampir, kalau tak silap saya, semua laman-laman web dan media sosial yang mana sama ada anti kerajaan ataupun melibatkan kandungan yang tidak sihat, disekat sama sekali. Adakah itu yang masyarakat Malaysia mahu? Betul. Datuk, memperlihatkan situasi ini, Datuk, pastinya cabaran cukup besar kepada negara kita Malaysia pastinya. Jadi mungkin apa harapan Datuk sendiri dalam situasi in sendiri? Dalam keadaan ini, saya merayulah kepada pengguna-pengguna media sosial, pengguna-pengguna Facebook atau Twitter, YouTube dan sebagainya lah, supaya dalam menggunakan aplikasi-aplikasi ini, fikirlah dulu sebelum kita membuat tweet itu atau mempostkan sesuatu dalam Facebook tu. Seperti dulu orang kata kalau dalam email tu kira sampai 10 dulu, tengok dulu email tu sebelum hantar, benda ni sama. Pasal apabila benda tu orang kata dalam patah Melayu kata terlanjur perahu boleh tarik balik. Terlanjur kata melalui media sosial ni tak dapat nak tarik balik kerana ada orang yang dah copy paste dan hantar. Dan yang nasihat kedua, mereka yang suka dok forward ni, janganlah forward kalau tak dapat kepastian sumbernya mananya, kerana anda juga turut membantu untuk mengapi-apikan keadaan. Betul. Kalau tak tahu, tak sahih, jangan. Orang kata jangan mengumpat dan sebagainya. Janganlah. Betul. Janganlah terlalu nak sharing dan sebagainya. Semak dulu. Betul. Semak dulu dan tentu sahkan dulu. Supaya jangan keadaan yang sebenarnya kecil diperbesar-besarkan. Keadaan yang sepatutnya boleh diselesaikan di kalangan mungkin ahli dalam sesuatu keluarga atau keluarga besar, riuh jadi sekampung dan satu dunia. Baik, Datuk, apapun masa sudah mencuburi kita, Datuk. Apapun, terima kasih, Datuk, kerana sudi berkongsi dengan kami. Itu dia secara penjelasan yang telah pun diberikan oleh pengerusi MC itu, Datuk Syahril Tarmizi. Dan apapun, kita akan berehat seketika kembali selepas ini.